dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Jasni Muhammad Zain, Dekan Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Kepolisian, merangkap pidato syarahan umum pada hari ini. Yang hormat Profesor Dr. Dain Nasir Ibrahim, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang. Yang hormat Profesor Dr. Murtaza bin Mohamed, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Pahang. Yang berbahagia Dr. Mazlina Abdul Majid, Timbalan Dekan Pengajian Siswaza Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Kepolisian Universiti Malaysia Pahang. Pegawai-pegawai utama universiti, ketua-ketua pusat tanggungjawab, wakil-wakil industri, mahasiswa, para pelajar, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Syarahan Umum Profesor Anjuran Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Kepolisian. Bagi memberkati majlis pada petang ini, dijemput Saudara Syahrizal Azmi Mat Syarif untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Syahrizal Azmi. Hadirin yang dirahmati sekalian, siri syarahan umum Profesor merupakan salah satu siri syarahan umum universiti yang merupakan satu program terancang bertujuan untuk menyalur dan menyebarluas ilmu kepada masyarakat. Melalui program ini, Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Kepolisian berusaha mengenengah dan menyalurkan pengetahuan serta penemuan tokoh-tokoh terkemuka dari dalam dan luar negara. Ini adalah bertujuan untuk berkongsi ilmu, pengalaman, kemahiran dan kerja-kerja terkini akademik dan penyelidikan. Hari ini, seluruh warga Universiti Malaysia Pahang dan seluruh hadirin yang ada amat berbesar hati atas kesudian yang berbahagia Profesor Dr. Jasni Muhammad Zain untuk bersama-sama dalam majlis ini dan menyampaikan syarahan sebentar nanti. Sebelum kita meneruskan majlis siri syarahan umum Profesor ini, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan montaj ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang hormat Profesor Dr. Dain Nasir Ibrahim, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang. Yang hormat Profesor Dr. Murtaza Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Pahang. Yang berbahagia Dr. Mazlina Abdul Majid, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pengajian Siswaza Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Kepolisian Universiti Malaysia Pahang, pegawai kanan universiti, dekan-dekan, profesor-profesor, wakil-wakil industri, ketua-ketua pusat tanggungjawab, para pensyarah, mahasiswa dan mahasiswi, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebelum saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Jasni untuk memulakan syarahan beliau, izinkan saya memperkenalkan beliau secara lebih dekat. Dan saya mohon maaf tadi tak menyebut nama beliau. Profesor Dr. Jasni binti Muhammad Zain yang merupakan anak keempat daripada 11 adik-beradik, telah mendapat pendidikan awal di Machang dan Kota Baru, Kelantan. Sebelum melanjutkan pelajaran di Liverpool University dalam program Sarjana Muda Sains Komputer pada tahun 1986. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di dalam bidang pendidikan di Sheffield Hallam University pada tahun 1995 dan di Hull University, United Kingdom pada tahun 1998 dengan mendapat ijazah sarjana pendidikan. Profesor Dr. Jasni seterusnya memperolehi
ijazah PhD di dalam bidang sains komputer dari Brunel University pada tahun 2005. Saya masih ingat pertama kali saya bertemu dengan Profesor Dr. Jasni ialah sekitar akhir tahun 2005. Semasa itu saya baru saja bertugas di sini daripada USM, dan semasa saya memberi satu seminar di fakulti, beliau telah masuk dan duduk di belakang, dan kemudian beliau banyak bertanya soalan. Saya berkata kepada diri saya, siapa pula budak kecil ni? Banyak cakap dan pelak Kelantan pula. Itulah dia, Profesor Dr. Jasni, yang sehingga hari ini masih lantang dalam perbincangan-perbincangan dan masih mengekalkan badan yang kecil molek. Dalam bidang perkhidmatan, Profesor Dr. Jasni telah menerima anugerah khidmat cemerlang UMP pada tahun 2009. Atas penglibatan beliau sebagai seorang ahli akademik yang cemerlang, beliau telah dinaikkan pangkat dari Profesor Madya pada bulan Mei tahun 2009 kepada jawatan Profesor pada Januari 2012, iaitu hanya dalam masa 7 tahun selepas mendapat PhD. Bagi saya ini adalah satu pencapaian yang amat luar biasa. Di dalam bidang penyelidikan pula, Profesor Dr. Jasni telah melaksanakan beberapa projek penyelidikan, terutama dalam bidang watermarking, dan telah menerbitkan kira-kira 60 artikel dalam jurnal dan 90 artikel dalam persidangan. Antara artikel beliau yang mempunyai citation yang tinggi ialah Medical Image Watermarking with Tamper Detection and Recovery sebanyak 35 citation, Reversible Watermarking for Authentication of Dichrome Images 28 citation, A New Support Vector Machine and its Application in Diabetes Disease Diagnosis sebanyak 25 citation. Dan beliau merupakan antara penyelidik atau pensyarah yang mempunyai citation index yang tinggi di UMP. Profesor Dr. Jasni juga telah memenangi beberapa anugerah kecemerlangan. Antaranya ialah Special Award The Best Invention of the Pacific Rim in PAX 2013 di Pittsburgh, USA, Gold Medal Award at MTE 2013 for Automated Wood Species Recognition for Malaysian Wood, iaitu pada tahun 2013, dan Gold Medal Award at MTE 2008 for Knowledge Management System Framework for Higher Education Institution. Itu antara anugerah-anugerah yang telah beliau perolehi. Saya menyatakan perkara yang ringkas saja kerana tuan-tuan dan puan telah pun melihat sebagainya di dalam montaj tadi. Pada masa ini, Profesor Dr. Jasni menjawat jawatan Dekan Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian, dan sebelum itu beliau adalah pemangku pengarah bagi Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi UMP, iaitu pada tahun 2007, dan sebelum itu sebagai Ketua Teknikal Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama Profesor Dr. Muhammad Fauzi bin Abdurrani pada tahun 1988 dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Tuan-tuan dan puan, tanpa melengah lagi, saya dengan sukacitanya menjemput Profesor Dr. Jasni Muhammad Zain menyampaikan syarahan beliau. Terima kasih Profesor Dr. Abdul Ghani di atas pengenalan yang cukup baik. Thank you very much. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormat Profesor Datuk Dr. Daim Nasir Ibrahim, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang. Yang hormat Profesor Datuk Dr. Murtaza bin Muhammad, Naib Chancellor Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMP, Dr. Mazlina Abdul Majid,
Timbalan Dekan FSKKP Dr. Azhar Kamaluddin sebagai pengerusi Majlis Syarahan Umum pada hari ini. Dekan-dekan wakil daripada industri Encik Wan Zailani daripada Padu, profesor-profesor, rakan-rakan pensyarah AJK Syarahan Umum, Kapten Ilyas dari TUDM dan juga pegawai-pegawai muda TUDM, PSS TUDM yang berpakaian beruniform hari ini, pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini untuk mendengar syarahan umum saya pada petang ini. Terima kasih dan tahniah kepada Dr. Azhar Kamaluddin dan rakan-rakan saya di Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian yang telah bertungkus-lumus berusaha untuk memastikan program pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semangat camaraderie yang ditunjukkan oleh staf FSKKP amat menggembirakan dan menyentuh hati saya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini saya berpeluang untuk berkongsi dengan saudara-saudari semua sedikit sebanyak berkenaan dengan bidang penyelidikan yang saya lakukan sejak tahun 2002. Tajuk carahan saya pada hari ini ialah watermarking, bermain sembunyi-sembunyi di sebalik data. Ini adalah satu image yang kita akan teringat pada zaman kanak-kanak dahulu, yang mana sangat indah zaman kanak-kanak itu, dan permainan sembunyi-sembunyi merupakan salah satu permainan yang digemari ramai, termasuk saya. Tak mengira umur, yang kecil 3 tahun, 5 tahun, darjah 6 pun boleh main dalam satu grup. Okey. Tidak mengira bangsa, agama, darjat dan pangkat. Di dalam permainan ini, semua orang kecuali satu akan cuba bersembunyi di tempat yang difikirkan susah untuk ditemui ataupun tempat yang tidak boleh dilihat. Dan yang seorang itu biasanya akan duduk dekat pokok ataupun dekat tiang, bilang 1 ke 100 ke, ya, sampai semua orang dah sembunyi, dan dia kena pergi mencari ke semua yang sedang bersembunyi. Dan selalunya dihadkanlah kawasan, kalau tidak satu kampung pula kan, nak kena cari. Okey, sampai malam tak jumpa-jumpa. Dan okey, habis di situ tentang sembunyi-sembunyi. So kita balik pada saya punya zaman kanak-kanak lagi. So gambaran kebun getah ini selalu bermain di fikiran saya. Kebun getah ini terletak di belakang rumah saya. Di belakang ada 3 orang dari kampung saya, 2 orang yang saya tahu daripada Macang pada hari ini ada duduk di depan. Yang hormat Datuk Dr. Murtaza dan juga Encik Wan Zailani, kena sebut tu, satu sekolah rendah Hamzah Macang. Okey, orang kampung saya. Okey, so di sinilah, di kebun getah inilah padang permainan saya. Dia juga menjadi laluan utama saya ke sekolah. Dan barisan pokok getah yang besarnya lebih daripada pemeluk saya pada ketika itu, bolehlah dijadikan salah satu tempat persembunyian untuk permainan sorok-sorokan, hide and seek. Okey. Bunyi letupan buah getah
yang masak dan juga bunyi buah getah yang jatuh ke tanah adalah satu nikmat yang tidak dapat diceritakan ataupun ditulis. Ianya hanya boleh dinikmati oleh orang-orang yang berada di situ sahaja. Jadi tidak ditulis, tak tahu macam mana nak describe, nak digambarkan, nak diceritakan pun saya tak tahu macam mana bunyi buah getah meletup tu dan dia jatuh ke tanah. Jadi kami akan bila dengar bunyi buah getah, we will go to the kebun getah untuk mengutik buah getah baru. Ya. Buah-buah getah ni kami letakkan dalam lipatan baju saja. Tak ada plastik bag, tak ada apa benda sekarang ni budak-budak bawa bag yang cantik-cantik kan. Okey, tak ada. Kita bubuh dalam baju je. Ada dua permainan yang akan berlangsung selepas itu. Iaitu pertamanya laga buah getah. Perempuan ke, lelaki ke tak kira Saya laga ke, ada buah nama kapak lah, saya tak ingat dah nama dia. Tapi we will find those buah getah yang berani lah. Orang Kelantan panggil buah getah berani. Yang takkan kalah kalau kita dilagakan. Okey, dah habis main laga, buah yang selebihnya kita budak-budak perempuan akan pergi ke bawah rumah. Ini antara gambar yang terdekat dengan rumah saya. Rumah saya besar sikit lah daripada pondok ni. Cuma nak menunjukkan bawah rumah dia yang rendah. Kami terpaksa merangkak masuk ke bawah rumah tu sebab dia rendah. Sini saya akan beritahu satu rahsia. Jangan beritahu dekat orang. This is a secret. Don't tell anybody, okay? Especially my mother. Right. So di bawah rumah ni ada mana ayam, adalah ibu ayam duduk tengah menyeram ke, kan? Ada telur ayam. Dan we will start digging holes. Kita akan buat lubang dekat bawah rumah tu untuk main congkak. Okey, disebabkan tanah di bawah rumah tu keras. Dia tak kena air hujan, dia tak kena kan. Lama. So tanahnya keras. So we are thinking of a tool. Benda ni macam mana nak cari tool untuk korek lubang ni supaya kami boleh main lebih cepat. Jadi ni rahsia dia. Jangan beritahu orang. Saya pergi ke dapur mak saya. Saya ambil satu sudu. Sudu minta tolong, ada masalah dengan saya punya slide. Ada wireless network UMP ni mengajar. Slide UMP network kacau saya. Okay. Saya tengah nak cerita secret, tiba-tiba terganggu disebabkan oleh wireless UMP. Okey, tapi saya sambung cerita dia. Okey, saya ambil sudu, satu sudu daripada dapur dan mulalah mengorek bersama dengan adik atau kakak atau kawan-kawan saya yang lain. Okay, thank you very much. And please don't tell my mother about the spoon because saya tak beritahu lagi dia. I have to tell her someday, InsyaAllah. Okay, so sekarang saya akan memulakan penceritaan berkenaan dengan watermarking. Dan ini adalah list ataupun topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okay, saya akan memulakan dengan sedikit sejarah atau latar belakang watermarking.
dan melihat definisinya. Seterusnya saya akan membentangkan kes-kes yang boleh diselesaikan dengan menggunakan teknik watermarking. Tetapi sebelum itu saya akan menerangkan tentang konsep image digital dan perwakilan pixel dan bit diikuti dengan image berwarna 24 bit. Kemudian saya akan menunjukkan satu contoh watermarking yang mudah. Dan selepas itu kita akan melihat sejarah manipulasi gambar dan penggunaan atau objektif manipulasi tersebut. Seterusnya saya akan membincangkan kaedah itu manipulation detection and recovery, membincangkan kaedah untuk mengesan manipulasi dan bagaimana untuk membuat pemulihan terhadap manipulasi tersebut. Aplikasi watermarking sekarang akan diceritakan dan akhirnya syarahan ini akan ditutup dengan melihat hala tuju watermarking di masa akan datang. Okey, sebelum saya mulakan perbincangan ini, ada sedikit disclaimer yang boleh dibacakan di situ. Jadi disebabkan saya akan menggunakan banyak contoh-contoh gambar-gambar yang telah dimanipulasi atau akan dimanipulasi, jadi ia hanyalah untuk perbincangan di sini sahaja, itu perbincangan akademik sahaja dan tidak bertujuan apa-apa, tidak bertujuan untuk mempromosi atau menjatuhkan mana-mana pribadi, negara, agama, produk ataupun parti politik. Okey? Okey. Sejarah watermarking. Ini adalah contoh kertas yang mempunyai tanda di atasnya ataupun dipanggil watermarking, walaupun kertas teknologi kertas ini, pembuatan kertas bermula di negeri China. Tetapi watermark pada kertas bermula seawal tahun 1282 di Itali. Di negara China, almost 100 years before dah ada seni pembuatan kertas ini. Okey, tanda pada kertas yang dilihat ada seperti harimau ataupun dan di bawahnya ada Roma. Tanda ini dibuat dengan meletakkan satu reka bentuk wayar yang halus di dalam acuan pembuat kertas tersebut, dan kertas akan menjadi nipis di kawasan yang ada wayar itu, dan ia membuatkan kertas itu di bahagian tersebut menjadi loop cahaya ataupun transparent. Tujuannya adalah sebagai trademark ataupun untuk mengenali kilang yang menghasilkan kertas tersebut. Dan perkataan watermark ini digunakan pada akhir kurun ke-18. So, about 500 years after, baru digunakan term watermarking pada kertas. Dan dikatakan ia berasal dari perkataan Jerman Wassermark. Wassermark tu Prof Anggo, okey, betul. Alright. Kemudian watermark digunakan pada wang kertas untuk mengelakkan daripada sindiket wang palsu. Jadi jika kita lihat pada pandangan mata yang biasa, kita tidak nampak watermark tersebut. Tapi kalau diletakkan cahaya di bawahnya, maka watermark tersebut akan kita lihat. Kalau dilihat pada wang kertas RM10 Malaysia, kita ada another agung sebagai watermark di situ. Jadi paper watermark ini boleh dijadikan analogi kepada digital watermarking yang dibuat sekarang. Okey, analoginya ialah, okey, pertamanya ianya tidak nampak pada mata kasar,
Okey. Tujuan watermarking supaya ianya tidak nampak atau imperceptible to the human eyes or ears, tak kira sebab watermarking nanti saya ceritakan sekejap lagi definisinya. Dan memerlukan satu teknik. Teknik di sini ialah lampu, meletakkan lampu itu untuk melihat kembali apakah watermark tersebut. Watermark yang kononnya disembunyikan. Okey. Sekarang ia tidak disembunyikan lagi dengan menggunakan satu teknik. Okey. So, apakah definisi watermarking di dalam digital? So, watermarking dalam ataupun digital watermarking adalah satu teknik penerapan data, penerapan data ke dalam file. Data itu pun juga boleh daripada mana-mana, boleh jadi dia teks juga, boleh jadi dia audio juga, boleh jadi dia image atau video. So either way, you can have watermark as audio into an audio file. You can have watermark as image in an audio file or in an image or in a video file. Doesn't matter. Okay? Sebab kita akan bermain dengan data sahaja. Semua itu adalah data, terdiri daripada data-data. Alright. Jadi kenapa perlunya watermarking? Pertamanya ialah disebabkan oleh manipulasi ini. Okey, kalau dilihat di sebelah kiri ada satu image. Siapa kenal image ini? Student? Iron Man. Lecturer pun kenal. Okey. Di sebelah kiri ialah Iron Man. Di sebelah kanan juga Iron Man. Can you spot the difference? Main spot the difference. Kalau dalam masa kecil dulu, ini teringat masa kecil lagi, kita ada game juga kan, spot the difference. Selalunya dalam surat khabar, khabar untuk kanak-kanak saya lupa dah namanya. Tapi dia akan beritahu, cuba cari 3 difference di antara 2 gambar ini dan tanda. Dan kadang-kadang boleh hantar peraduan, boleh menang sabun fat ke apa. Okey, so yang mana satu? Yang di sebelah kiri ini kah yang gambar yang asal atau yang di sebelah kanan? Susah untuk dinyatakan kan di sini sebab ianya memang sama. Okey, cuba kita lihat di sebalik topeng. Yang di sebelah kiri itu adalah Robert Downey Jr., that Hollywood actor yang melakonkan cerita Iron Man. Is that right? Okay, yang di sebelah kanan I don't know. I think tak apalah, kita buka dia punya topeng. This is harmless, okay? Because you know, semua boleh ketawa disebabkan ia satu contoh yang sangat just for fun, kan? It's just for fun and Datuk pun senyum, dia tak marah. Tak apa lama-lama sikit gambar ni kat sini. But kalau saya dipilih untuk cari siapa Iron Man yang sebenarnya, mungkin saya pilih orang lain. Mungkin saya tak pilih Robert Downey Jr. Mungkin saya pilih Dato' NC lah. Iron Man ni happy. Okey. Satu pertanyaan yang kita perlu jawab, walaupun ini adalah just for fun ya, tapi kita kena tanya
disebabkan kita dah tahu kan yang mana image asal. Of course you know yang image asal itu mesti datang daripada yang filem itu kan. So macam mana kita nak buat pengesahan? How do you authenticate this? Kan? Macam mana kita nak buat pengesahan? Yang mana satu yang asal? Jika kita tidak tahu yang mana satu yang asal. Ini sebab kita dah tahu. Kalau kita tak tahu, macam mana? How do you say that yang left tu yang original, yang right tu yang tipu punya? Okay. So saya akan kupaskan lagi isu manipulasi image ini sebentar lagi. Okay, kerana ada lagi kes yang lain. Ini kes pertama, iaitu manipulation of image ataupun image manipulasi image. Kes yang kedua ialah piracy. Yang ini masalah paling lama yang tak dapat diselesaikan. Bayangkan filem ini baru saja keluar pada akhir 2013. Filem KL Gangster 2 yang dihasilkan dengan kos 4.5 juta ringgit tersebar di internet untuk dimuat turun sebelum waktu tayangan di Pawagam. 2 minggu to be exact, 2 minggu sebelum tayangan di Pawagam sudah available untuk di-download, dimuat naik daripada internet. Bayangkan Syamsul Yusof nama dia, yang buat filem ini ada masa itu. Siapakah yang melakukannya? Itu satu soalan yang tidak dapat dijawab. Siapa yang melakukannya? Adakah kru dan juga staff daripada Scope Production atau Grand Brilliance? Saya rasa macam Grand GD kan? Grand Brilliance sendiri. Atau ianya dibocorkan oleh lembaga penapisan filem? Yang itu tidak boleh dijawab. Tiada siapa yang tahu which copy is that, whose copy yang tengah berlegar di internet pada masa itu. Ya? Dan ia tak berhenti di internet sahaja. Malah KL Gangster juga menjadi mangsa cetak rompak dengan harga jualan VCD hanya RM5 sahaja. Bayangkan, dah lah boleh download free. Tak ada orang dah pun nak beli VCD cetak rompak tu. Kan, RM5 pun orang dah tak nak beli. Apa lagi nak pergi mangga wayang. Ada pun orang pergi mangga wayang. Saya tak tahu lah kan. But the effect yang berlaku di sini adalah sangat besar. Dan ia tidak berlaku pada KL Gangster 2 sahaja. Ianya menyeluruh. Maknanya filem Hollywood pun kena, Bollywood pun kena, apa wood, semua kena. Jadi ini adalah satu masalah yang boleh diselesaikan dengan menggunakan sorok-sorok data di belakang data. Okey. Yang ketiga, kecurian images ataupun other works, doesn't matter, image ke, music ke, ialah satu hasil kerja. Okay, bayangkan jika anda dapati gambar ataupun image yang anda muat naik di Twitter, Flickr atau Instagram muncul di majalah atau surat khabar atau televisyen. What do you do? Rasa tu gambar aku lah. Rasa tu aku ambil lah. Kan? That was my photo yang ambil dekat ni tahun lepas. Tiba-tiba masuk dalam majalah Nature. Nature. Ataupun Discovery. You know, all these big magazine. Dan ini yang berlaku kepada beberapa orang, ramai orang yang tidak mendapatkan khidmat peguam atau sebagainya, tak tahu mana nak pergi kan, sebab dia dah letak dekat internet
Mungkin dia rasa aku dah letak di sini, jadi aku tak ada hak lah orang lain pun boleh ambil copy paste, taklah kat mana-mana. Tetapi ia tidak berlaku begitu pada seorang jurufoto Haiti yang bernama Daniel Morel, yang mana 8 gambar dia, 8 gambar gempa bumi Haiti pada tahun 2010 yang diambil oleh beliau telah dicuri. Kalau curilah sebab dia buat duit kan. Daripada agensi berita ternama AFP, Agence France Presse. AFP telah didapati bersalah oleh Mahkamah New York baru-baru ini dan diarahkan membayar ganti rugi kepada Morel sebanyak $1.2 million US dollars. Nampak je gambar, ambil bukan ada kos pun kan. Digital camera. But itu adalah gambar yang cantik. Ini contoh gambar. Nak kata gambar ni cantik, tak, gambar tu tak cantik. Tetapi ia adalah satu gambaran bencana, perasaan orang yang menghadapi bencana pada ketika itu. Ia menjadi satu value kepada gambar tersebut. Dan banyak agensi press yang ambil gambar-gambar yang diambil, dicuri oleh AFP tadi dan disebarluas. Okey? Yang gambar sebelum tadi sama juga kan? This is a very rare image. Mana nak cari satu kuda belang pergi tendang another kuda belang kan? You have to be there to wait for that moment to happen. Tak semua orang boleh ambil gambar ni. Duduk 10 tahun tunggu kuda belang tu pun mungkin tak ada. Tak berlaku kuda belang tendang sama ada kuda belang. Okey. So, itulah value-nya kan. Walaupun mungkin dia for the luck, at the moment dia dapat gambar itu, dia hanya duduk situ 5 minit, but well, that is worth. Okay, and it's worth. Alright. Sekarang kita berbalik semula kepada cerita asal kita, iaitu watermarking. Tetapi sebelum itu saya perlu menerangkan sedikit berkenaan dengan digital image. Sebab saya akan menceritakan syarahan ini kepada image digital sahaja. Nak cerita semua benda 4 hari 4 malam pun belum tentu boleh dikupaskan semuanya dan belum tentu boleh difahami. Okey, so hari ini kita akan terangkan berkenaan dengan digital image. Okey, contohnya kalau dilihatkan di sini ada satu image hitam putih dan biasanya grey level image ini diwakili oleh 8 bit. Dan digital image diwakilkan dengan tumpukan pixel. Kita panggil pixel yang you nampak kotak-kotak hitam, grey, putih, hitam itu kan. Okey, itu adalah contoh pixel yang kita magnify supaya nampak jelas. Okey, kita magnify. Dan semakin dekat kedudukan pixel itu, okey, di antara satu sama lain, semakin tinggi kualiti ataupun kita panggil resolusi sesuatu image. Dan setiap tona warna yang dapat dilihat adalah merupakan perwakilan yang kita boleh tulis dalam bentuk digital. Dan nilai yang dipaparkan yang di sebelah kanan ini adalah dalam bentuk perwakilan desimal. Okey? Dan kita boleh wakilkan setiap perwakilan itu kepada binary. 8 bit binary number. Okey. Ini satu slide yang penting untuk pemahaman kepada cerita selepas ini, iaitu konsep most significant
128 ya. 2 kali 7 128. Okey, kalau hilang yang ini awak akan hilang 128 value-nya dalam bentuk decimal. Okey, yang di sebelah kanan kita panggil the least significant bit atau bit yang tidak bermakna. Paling tidak bermakna. Okey, jadi apa yang berlaku dalam kisah sembunyi-sembunyi ataupun hide and seek ini akan berlaku di kawasan yang tidak bermakna. Beberapa, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay. So dia akan berlaku di kawasan yang tidak bermakna. Okey, ini penting. Okay. Kemudian kita lihat kepada grayscale tu. Jika kita ada perwakilannya tadi 8 bit, maka kita boleh mewakilkan ataupun the range of color of tone ialah 256 ataupun 2 ganda 8. 2 ganda 8 256 color hitam putih. Berapa tona warna yang kita boleh lihat? Yang dekat depan ini pun ada 16 saja ni. Bukan 256 ya. Ini 16 je. Yang 1 dengan 2 ni pun tak boleh differentiate, betul tak? Yang hitam ni. Yang tengah-tengah ni pun tak boleh nak differentiate. Apa lagi? Kalau ada 256, how can you differentiate yang dekat-dekat tu? Bukan yang jauh lah, yang putih dengan hitam memanglah tahu. Yang sebelah-sebelah tu, berapa banyak yang kita tak boleh differentiate? Kalau tunjuk kat depan mata ni, tu 200, ni 211, ni 201, ya ke? Kan? Boleh tak cakap macam tu? For definite. Ini memang saya tahu ni tahun 219. Itu. Kan? Itu. Okay? So, ini hanya menunjukkan bahawa susah untuk kita differentiate between those tones yang berdekatan. Okay. Jadi sebab itulah kita boleh menggunakan Anas. Boleh saya cuba? Dah berat. Okey. Okey. Now saya nak ceritakan berkenaan dengan image berwarna. Okey. Yang tadi hitam putih tak best lah kan? Takkan nak tengok gambar hitam putih. Takkan nak cerita hitam putih ni. Okey. Kita gambar warna. Dalam digital image, color image, kita mewakilkan 3 warna yang asas iaitu merah, hijau dan biru. Atau kita panggil RGB color image. Dan ia diwakilkan oleh 24 bit kerana 8 bit untuk red, merah, 8 bit untuk hijau dan 8 bit untuk biru. 8 kali 3, 24 bit. Dan jika difikirkan balik semula kepada slide yang tadi, 8 bit ada 256 different tones, right? Okay. So, bayangkan satu image color ialah gabungan antara 3 warna tersebut dan setiap satunya diwakilkan oleh 8 bit. So, 24 bit. Okey, so kita akan tengok seterusnya ialah contohlah dalam bentuk binary value. Contoh, katalah ini adalah absolute red lah. Sebab red dia 255 paling tinggi, green kosong, blue kosong. So ini warna yang kita perolehi. Seterusnya green, macam ini warna dia, tak tahu keluar dekat skrin itu macam mana warna dia, tapi hijau lah, tapi tidaklah hijau yang kita bayangkan. Ini macam hijau muda kan.
255 red kosong, blue kosong. Okey. Dan ini adalah blue yang mana green kosong dan red kosong dan blue is 255. Okey. So soalannya belum ada soalan. Okey, ini contoh red, green, blue yang ada nilainya dan kita dapat satu warna yang lain. Soalannya ialah, dah ada jawapan kat situ ah. Lama. Lupa nak tutup. Seberapakah bilangan warna yang kita boleh dapat dengan 24 bit? Of course, 256 kali 256 kali 256 kita dapat 16,777,216 warna to be exact. And soalan dia, kalau you go to a shop to ask for, I want a light blue. So jawapan dia, which light blue? Kita ada lagi 50,000 biru Puan. Tuan, Datuk, Datin kan. Bayangkan. So tak ada warna dah. Dulu kita kecil-kecil. Okey, beberapa je warna yang kita ada kan. Kuning, biru, merah, hijau, turquoise pun warna-warni. Warna hutan, warna empty. Okay, so you can imagine 16 juta warna remedial di 17 million warna yang boleh diwakilkan oleh 24 bit ini. Okay, so bear that in mind. So kalau kita ubah 1, 2, you will see tak ada siapa boleh detect pun dengan mata kasar. So itulah sebab kenapa kita menggunakan kelebihan mata kasar yang tak nampak itu. Kekurangan kekurangan mata kasar itu untuk menyembunyikan data yang kita nak. Okay, doesn't matter what data yang kita nak sembunyikan. Tapi nanti ada orang tanya, but how much data can we hide? Tu boleh dibuat satu research kan, how much data. Alright, sekarang saya akan tunjukkan satu simple watermarking example, satu contoh watermarking yang agak simple, iaitu dengan gambar di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada seekor anak di dalam salji. Dalam anak tu warna putih, salji warna putih, tak nampak. Okey, di sebelah kanan pula ada satu gambar jet, bukan NH370, tapi dia jet pejuang F-17 ni dah pun. Okey, orang dia tahu ni jet apa. Kapten dia senyum, mungkin dia tahu. Okey, so apa yang saya buat di sini ialah dengan meletakkan, ni kena ingat balik slide yang tadi, most significant bit dengan least significant bit. Kita meletakkan, okey, di sebelah kiri ni adalah gambar anak tu kan. Kita nak sembunyikan gambar kapal terbang itu di belakang gambar anak. Dan kita meletakkan di sini, contoh di sini ialah saya buat satu-satu. Mula-mula saya ambil the most significant bit daripada gambar kapal terbang itu masuk ke anak. And then you can see the effect dekat gambar di sebelah kiri. Sekarang ini 7 significant bit sudah masuk ke dalam. Kalau 8 maknanya you replace that gambar altogether. Okay? Letakkan most significant bit gambar yang nak disorok ke dalam least significant bit gambar yang menjadi tempat menyorok. Okay? Least significant bit on the left, most significant bit on the right. Letak dekat sini. Bila nak tengok balik, tambahkan 7 kosong di belakang.
then you get the idea. Kalau 2 significant bit, letakkan lagi berapa kosong di belakang. Berapa? 6. Kalau 2. Dan seterusnya. Okay? Ada yang tak faham? Tak apa. Lepas makan ni masa makan kita boleh tanya lagi. Okay, tapi contohnya begini. Dan kita dapat lihat, kalau untuk 4 most significant bit masuk, dia masih lagi tak nampak kesan dia kepada gambar yang sebelah kiri. Saya gunakan gambar putih tu supaya dia nampak jelas. Dia masuk putih dengan biru. So now, bila 6 most significant bit masuk ke dalam list, dah you nampak bayang-bayang kapal terbang di sebelah kiri. Betul tak? And then next one, masukkan 7. Lagi terang gambar kapal terbang itu akan nampak. So kami berpendapat di community research bahagian hiding, water marking dan juga data hiding, berpendapat menggunakan 4 boleh. 4 maknanya 50%. 50% of the original size, data original size itu boleh dimasukkan ataupun boleh disembunyikan di belakang sesuatu file. Okay? Up to 50% sekarang ni lah. Yang ni contoh yang tak berapa cerdik sangat, tapi boleh lah, kan? Boleh lah. Tak berapa bagus sangat, not too elegant, but it works. Okay? Contohnya. Now, balik semula kepada image manipulation. Saya akan tumpukan pada satu tempat saja, iaitu manipulasi data, manipulasi image. Okay. We go to the history of image manipulation. Okay. Panas dah berpeluh kat atas ni. Okey, ini gambar siapa yang kenal ni? Yang belah kiri ni kenal tak? Okey. Masih. Okey, sejarah manipulasi image ini bermula seawal kurun ke-19. Okay, this is an iconic picture or image of Abraham Lincoln, American President. Okay, gambar ini sebenarnya adalah gabungan gambar yang di sebelah kanan itu. Gambar asal dia, nama dia John Calhoun. Dia adalah seorang politician Amerika juga lah, from the south. Tak cakap dia punya state kat mana. Okay, gambar badan, tangan, kaki, semuanya yang John Calhoun punya. Even the background. Yang ditukar hanyalah kepala Abraham Lincoln je. Tapi gambar ni dah jadi satu gambar yang, if you cari gambar Abraham Lincoln yang ikonik sikit, gambar ni lah tu. Gambar ni lah tu. Kenapa dia buat pada masa tu? Masa tu saya rasa John Calhoun ni pun tak tahu pun ada orang ambil gambar dia nak letak kepala Abraham Lincoln kat situ. Dia tak tahu pun sebab zaman tu mana ada internet kan. Tak ada orang nak WhatsApp dia. Dia kata, "Oi John, habis dah gambar kau dah jadi Abraham Lincoln." Tak ada. Dia tak ada WhatsApp, dia tak ada apa, Instagram pun, Facebook pun tak ada. Dia ada Pony Express je kot kat situ. Lambat dah nak sampai daripada South ke North ke Washington ni kan. Entah 4 bulan nak sampai situ. Jadi dia tak tahu. Tapi ini dilakukan secara sengaja
Dan kenapa ia dilakukan? Kerana semasa hayat hidup Lincoln dia tak ada ambil gambar yang ala-ala Wira ni. Ni kan cantik kan, duduk macam ya lah, Wira punya pose. Okay. So ini sebelum digital era lagi. Okay, so kita tengok seterusnya. Nampak tak gambar ni? Ini lelaki ini dikenali di internet sebagai tourist guide. Dia mula menjelma selepas 9/11 incident. Tengok di belakang tu ada satu kapal terbang kan? Seolahnya dia ini berada di World Trade Center yang runtuh tu, dan Twin Tower yang runtuh. Dan hari bulan dekat gambar ni ialah 9/11 2001. Konon-kononnya. So, this guy, tourist guy, konon-kononnya dia lah berada di situ dan dia mati lah dekat dalam kes ni kan. Kapal terbang ni dah datang langgar the World Trade Center. Tetapi selepas disiasat, rupa-rupanya ini adalah prank. Dan gambar yang diambil itu adalah pada tahun 1997 tanpa kapal terbang kat belakang. Okay. So ini satu contoh image manipulation yang dibuat secara suka-suka. Yang pertama tadi, dia nak menunjukkan presiden yang Wira yang ni kan. Okay. Right. So yang ini mungkin tak banyak kesannya, tapi you know what happened to these people. Kalau berlaku macam ni, semua orang, kalau masa tu dah ada Facebook, semua orang akan kata kesiannya Mamat ni, takziah lah pada family dan sebagainya kan. Betul tak? Sebab dia ramai daripada kita ni yang baik-baik, yang bersimpati. Jadi benda macam ni akan dapat simpati orang ramai lah. I hope dia tak dapat duit lah. Alright, the next one, contoh yang dekat ialah pada September 2010, Al-Ahram ni gambar Presiden Hosni Mubarak pada masa itu. Dia telah edit gambar ini dan meletakkan Hosni Mubarak di depan, seolah-olah dia lead the group. Obama di belakang dia. Yang itu di belakang itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan di belakang Mahmud Abbas, Presiden Palestin, and King Abdullah, Raja Jordan. Okey. Gambar sebenarnya ialah gambar yang ini. Itu gambar di Washington yang mana Barack Obama berada di depan, Barack di belakang. Tetapi Al-Akam kata tujuan dia meletakkan Presiden Mubarak di depan ialah untuk menunjukkan betapa besarnya peranan Mesir pada ketika itu untuk usaha damai di Timur Tengah. But you know what happened after that? In January 2011, Hosni Mubarak berlaku revolusi di Mesir kan? Okay. And Hosni Mubarak tidak lagi menjadi presiden. Okay. Okey, sorry. Seterusnya, okey, ini adalah iklan pada tahun 2011. Dua iklan yang ini, yang di depan ini daripada L'Oreal.
Kingdom. Kenapa? Di United Kingdom di-ban dan diarahkan supaya ditarik balik kerana gambar-gambar ini, walaupun kita tidak nafikan Pragawatinya memang cantik, Pretty Woman kan, Pretty Woman dan apa nama dia ni, seorang Chris Turlington. Okey. Christy Turlington. Kenapa dia di-ban? Kerana dia didapati telah overly airbrush. Dia dah edit gambar ni terlampau-lampau. Seolah-olahnya the product boleh achieve apa yang ada di dalam gambar tu. Jadi ini bukan hanya jadi masalah kepada young girls, bukan saja remaja perempuan, wanita-wanita yang muda, yang tua tak kisah dah kot, yang muda, tetapi sekarang ini remaja lelaki juga menghadapi masalah yang sama juga. Tengok gambar yang gambar dashing ke apa kan, dia punya lelaki dia badan six pack, handsome, muka licin, tak ada jerawat. Semua budak-budak lelaki pun semua, anak saya pun beli benda agak berat tu, nak dapatkan six pack. Ada yang tak makan banyak lah, bukan tak makan, tak nak makan because of this. Jadi di negeri lain, saya tak tahu di Malaysia, mereka telah ban, UK, Australia, di Israel, bukan ambil contoh Israel, tetapi di Israel, kalau ada gambar yang telah di Photoshop, dia mesti meletakkan di situ, this image has been enhanced, besar-besar, supaya orang tidak terpedaya bahawa dengan menggunakan produk itu dia akan dapat muka yang secantik putih mulus seperti Julia Roberts atau Christy Turlington. Okey, so itu adalah satu image manipulation. Yang seterusnya, menjelang pilihan raya umum yang ke-13 yang lalu, banyak gambar-gambar yang telah dimanipulasi ataupun yang telah diedit telah tersebar di internet yang bertujuan untuk mengelirukan orang ramai, dan ini termasuklah gambar Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan di bawahnya Seri Anwar, yang mana kita tidak boleh pastikan kesahihannya. So itu adalah contoh-contoh. Saya tak nak tunjuk lama-lama saya apa tu. Okey, adalah contoh-contoh gambar yang telah dimanipulasi untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Dan daripada awal yang saya tunjukkan tadi, manipulasi image ini telah memberi kesan dari segi ekonomi, politik dan juga sosial. Dia bukan hanya sekadar nak kata main-main saja mula-mula kan, tidak. Yang tadi yang kes the Haiti photographer, dia dah menang. Itu dari segi ekonomi, sosial kan. Dia telah manipulasi, bukan sahaja manipulasi image, tapi telah memanipulasi banyak ramai orang, okay? Dan banyak sektor yang terlibat. Soalan yang besar yang tidak dapat dijawab ataupun kita akan jawab sekejap lagi, bolehkah kita mengesan image yang telah dimanipulasi, dan dalam masa yang sama cuba mengembalikan image yang asal dengan menggunakan teknik otomatik? Yes. Jawapannya boleh,
Ya, boleh. So kita ambil contoh image. Guna image ini tak ada kena-mena. Tetapi bayangkan kalau kita ada satu tempat, one point in the image, okay, di manakah kita nak sorot point tersebut supaya jika berlaku apa-apa kepada point itu, pixel itu, kawasan itu, kita akan dapat memanggil semula information yang telah hilang itu. Okay. Soalannya, di manakah tempatnya kita nak letakkan satu titik atau beberapa titik, kumpulan titik-titik, supaya kita dapat memanggilnya jika berlaku manipulasi? Okey, jawapannya senang je. Letaklah paling jauh daripada dia, kan? So you put that point or that pixel far away, the furthest you can put, so that if any local tempering happens, dia maklumat itu disimpan di tempat yang tidak dimanipulasi. So itu konsep, satu konsep saja hari ni ya. Hari ni satu je konsep. Letakkan, cari satu point, sorokkan di tempat yang paling jauh supaya kalau berlaku apa-apa dia tak terkena. Macam data recovery center, kan nak letak, takkan nak letak backup dekat sebelah. Ni komputer backup kat sebelah ni, ataupun CD kat bawah ni, mesti nak dia letak tempat jauh kan. Kalau terbakar ke, orang curi habis semua dengan backup sekali. Dah tak boleh nak backup. Macam tu lah dia punya analoginya. Okey, nah, teknikal sikit je teknikal. Yang lain semua tak teknikal. Yang ni sikit je. Okey, apa yang kita buat? Saya buat. Okey, saya bahagikan image itu kepada blocks. Okey, contoh yang diberikan di sini ialah 6x6 pixels. Pixel bukan blok besar ni, 6x6 kecilnya tak nampak lah. Tak nampak, 6x6. Dan dibahagikan kepada subblok. Dan apakah watermarknya? Soalan kan? Kalau orang nak tanya, orang faham sikit, dia akan tanya, apa benda yang nak disorokkan tu? Okey, kita akan sorokkan dua benda. Okay? 2 bit digunakan untuk verification. Verification iaitu tahap pertama. Okey, ini image ni dimanipulasi atau tidak? Soalan yang tu je nak jawab untuk 2 bit tu. Okey, bit verification ya. Satu verification ini caranya ialah membandingkan average daripada subblok 3x3 ini dengan the whole block 6x6. Okay, so setiap subblok ni dia akan ada 9 tempat untuk isi. 2 bit, 1 bit ialah comparison between the average of the subblock and the big block. Okay, katakan kalau yang tu lebih besar, okey, kita letakkan dia 1. Kalau dia sama ataupun lebih kecil, kita letakkan dia kosong. So either one. So you can check. The whole image boleh check. Yes or no, yes or no. Kalau no, kalau berlaku ketidaksamaan, semasa kita check, nanti kita tahu dia adalah telah dimanipulasi. Okey, 7 bit lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah kita letakkan 7 bit average of those 3x3 pixel. Ingat tak saya kata yang dekat-dekat kita tak berapa perasan, kan? So inilah dia. Caranya ialah dengan menghilangkan satu saja bit dia, dan 3x3 kita ambil the average dan diletakkan nilainya di situ.
Dan ke mana kita nak letakkan itu adalah another problem, nak letak ke mana kan. So ada satu algoritma lagi yang akan menghantar yang itu letak kat tempat lain. Okey. Itu lebih kurangnya watermark dia ialah verification. Satu yang verification yang kita ambil average. Satu lagi ialah parity. Yang bit kedua itu ialah parity. Kalau student komputer tahu apa itu parity? Tahu? Okey, tahu. Okeylah. Cerita. Bilangan satu. Contohnya kalau bilangan satu di dalam byte itu odd, kita panggil dia odd parity, right? Atau even parity. So, kita pilih antara satu. Kalau odd, kita katakan satu. Even, kita katakan kosong. Okey, nak ambil tak? Alright. Sekarang, kita watermark image ini. Okey, gambarannya seperti inilah. Maknanya kita dah bahagikan dia kepada small blocks, ya, dan diletakkan dia jauh, tapi diletakkan di belakang image yang sama. Ia tidak akan menambahkan size image tersebut. Same size. Kalau size dia 1 meg lah. Letak banyak mana pun 1 meg. Okey. Gambarannya ialah meletakkan dia di tempat yang lain di belakang image tersebut. Okey. Kemudian image yang telah di watermark, kita cuba manipulatekannya dengan meletakkan kepala yang lain dan juga meletakkan sedikit teks di bawah, dan cuba tengok menggunakan verification bit tadi. Okey, kita telah pastikan kawasan yang telah dimanipulasi ataupun tampered. So we know that these two areas have been tampered with. And then kita boleh memanggil semula bit yang kita telah tanamkan, sembunyikan di belakang image tersebut dan meletakkan semula di tempat yang asal. So, nampak kita telah recover the image. Kalau kita besarkan atau magnify the image, then we can see dia akan jadi bigger blocks. Ada blocky sikit lah. Tapi kalau tengok macam ini, okay dah. Okay, your eyes can see. At least we know that the image has been manipulated dan kita telah cuba membuat recovery of the image. Okay, satu sahaja contoh. Disebabkan masa aku tak nak bagi, tu saya kata hari 4 malam kalau nak cerita semua audio, video. Ini baru image dan satu teknik saja. Ada banyak lagi teknik-teknik lain yang boleh digunakan. Satu teknik saja yang ditunjukkan di sini. Tapi saya akan terpaksa satu saja kerana masa diberikan yang kurang daripada 1 jam. Okay, now apakah status watermarking pada hari ini? So we go very quickly. Ia tidak hanya bertumpu kepada tamper detection. Ini contohnya ialah Cambridge University Press yang bekerjasama dengan Hitachi Solutions menggunakan digital technology untuk belajar handwriting. Konsepnya, benda ni baru keluar ni 8 hari bulan 4 2014. Baru keluar press conference dia. Dia tak available lagi untuk dijual. Saya tak boleh beli, saya tak boleh tengok lagi apa benda yang dibuat. Tetapi ceritanya ialah menggunakan teknologi watermarking untuk meletakkan image yang lain. Bila kanak-kanak ataupun pelajar itu tekan tempat yang dia nak buat handwriting tu, maka handwriting tu akan keluar dan membuat animation
dan sebagainya. So ini satu aplikasi yang kita tak terfikir sebelum ini untuk buat ni. Kita hanya fikirkan security, tetapi mereka telah menggunakan teknologi automatik untuk education, pembelajaran. Okay, the next one, ini pun berita baru bulan 4 2014 juga. Itu penggunaan automatik dalam broadcasting. Ini Indian Television akan menggunakan yang mana teknologi ini menggunakan audio yang inaudible to orang yang melihat dan mendengar, nanti tak akan dapat dengar lah. Dan information yang ada di dalamnya ialah berkenaan dengan channel mana yang menyiarkan program itu dan duration, berapa lama, timestamp dia ada. Jadi ini untuk memudahkan pembayaran kepada advertisement contohnya untuk TV station dan sebagainya. Dan dia boleh, kalau you are the owner of the program, then dia boleh ada device yang tunjuk berapa banyak lah and berapa minit, berapa duit yang dia boleh dapat daripada situ. London Book Fair ini ada daripada Digimark untuk combat digital piracy. Next berkenaan dengan digital automatic digunakan untuk mobile streaming. Nak kira berapa viewer? Sekarang ni yang TV station boleh kira viewer yang tengok terus television kan, tapi dia tak boleh kira berapa orang yang tengok melalui internet. TV3 dah ada internet version kan, boleh tengok dekat UK, dekat mana-mana, tak payah melalui satelit. So sekarang menggunakan teknologi ini untuk mengira berapa viewer, berapa orang yang download, berapa orang dan sebagainya, untuk statistik, untuk macam-macam lagi lah dia boleh buat kan, daripada nak tengok program mana yang paling popular pada tahun ini, minggu ini, bulan ini dan seterusnya. You can do many things with that. Dan yang ini yang biasa, Shutterstock menggunakan teknologi otomatik untuk utamakan gambar-gambar yang nak dijual. Okey, seterusnya dah habis dah. The future of automatic, kalau saya lihat sekarang ada dua, iaitu melakukan watermark itu pada device asal yang mengambilnya. Contohnya kamera. Okay? Dekat kamera itu sepatutnya ada option untuk letak watermark. Apakah watermark yang kita nak letak? Kita boleh personalize. Okay? Apa stamp yang kita nak letak, timestamp ke, nak letak GPS location ke whatever lah. Ini satu benda yang tidak dilakukan lagi. Yang seterusnya ialah berkenaan dengan capacity. Tadi saya katakan up to 50% of the file size kita boleh sembunyikan di belakang file itu. Tetapi sudah ada research yang buat kita boleh buat multiple watermarking. Boleh letak lagi watermark dalam watermark, dan siapa mathematician yang kat sini, dia akan recognize this gambar Mandelbrot set ini adalah satu kompleks number yang mana dia adalah ulangan daripada image tersebut. Dia tak habis. Dia pergi makin kecil makin ada. So to me this is infinity embedding. Boleh menurut infinity number of data. Tak tahulah macam mana nak buat ni kan. PhD students yang lain boleh fikirkan masalah ni selepas ini. Dan yes, to me the conclusion would be data to be infinity and beyond. Thank you very much.
Jasni binti Muhammad Zain untuk menerima cenderahati. Mohon kepada hadirin dan hadirat sekalian untuk berada di tempat masing-masing sementara rawatan. Tapi dia macam masa hutan tau. Sebab dia banyak pokok kan. Compilation of apa papers. Thank you very much. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Tuh, siapa panggil-panggil?